وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi alhamdulillah puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, muslimin muslimat sekalian, bertemu kita lagi hari ini iaitu dalam pengajian kitab Tanbihul Ghafilin, anjuran Masjid As-Saadah Kampung Bahagia. Jadi untuk menambah keberkatan dalam majlis ilmu kita hari ini, marilah sama-sama kita bukanya dengan bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi sebagai pengetahuan kita bersama, kitab Tanbihul Ghafilin kita hari ini kita masuk, kita dah berada di bab kedua ya. Tajuknya beratnya maut, menceritakan tentang kematian. Beratnya maut dan kengeriannya, ngeri. Maut tu ngeri, ngeri tu menakutkan ya. Jadi insya-Allah hari ini kalau buku saya muka surat 22. Buku kitab Tanbihul Ghafilin muka surat 22. Iaitu hari ini kita teruskan sambung di mana telah diceritakan bagaimana orang yang menghadapi maut itu merasai sakitnya ya. Okey, kita sambung lagi. Abdullah bin Miswar Al-Hashimi berkata, telah datang seorang kepada Nabi SAW dan berkata, jadi Abdullah bin Miswar Al-Hashimi ni kata ada seorang datang kepada Rasulullah dan bertanya lah, saya datang kepadamu supaya engkau ajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang pelik. Dia minta kepada Rasulullah supaya ajarkan dia ilmu yang pelik. Yang pelik ni yang luar biasa ya. Ditanya oleh Nabi SAW. Nabi kata dalam hadisnya ya, okay. Ma sona'ta fi ra'sil ilmi qala wa ma ra'sul ilmi qala hal arafta rabba azza wa jalla qala na'am qala famaza fa'alta fi haqqihi qala ma syaa Allah qala hal arafta al-mauta qala na'am qala famaza a'datta lahu qala ma syaa Allah qala fa ahkim ma hunaka thumma ta'ala hatta u'allimaka min ghara'ibil ilmi falamma ja'ahu ba'da sinina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam du' yadaka ala qalbika fama la tarda li nafsika la tardahu li akhika al-muslimi wa ma raditahu li nafsika fardahu li akhika al-muslimi wa huwa min ghara'ibil ilmi. Okey, saya baca terjemahannya ya. Engkau telah berbuat apa terhadap asas ilmu? Jadi tanya, engkau telah berbuat apa terhadap asas ilmu? Dia bertanya, apakah asas ilmu? Apakah dia asas ilmu? Nabi SAW bertanya, apakah engkau telah mengenal Tuhan Azza wa Jalla? Nabi tanya kepada seorang sahabat tu ya, adakah engkau kenal Allah Azza wa Jalla? Jawabnya ya. Ya. Maka apakah yang telah engkau kerjakan pada haknya? Apa yang telah dibuat tentang hak-hak kita terhadap Allah Ta'ala ya?
Jawabnya, apa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu ditanya, apakah engkau mengetahui apakah maut? Nabi tanya, apakah engkau mengetahui apakah maut? Jawabnya, ya. Ya, tahu mautnya. Maka apakah persiapanmu untuk menghadapinya? Jadi kita nak menghadapi maut ni kena ada persiapan, ya. Persiapan tu maksud dengan istighfar kita, dengan amalan kita, ya, keinsafan kita, ya. Ya, jadi apakah persiapanmu untuk menghadapinya, untuk menghadapi maut? Jawabnya, Masya Allah, kata sahabat ni. Yakni apa yang dapat dikerjakan, apa yang telah dia buatlah, ya. Nabi SAW bersabda, laksanakan itu sebenar-benarnya. Kemudian kamu kembali untuk saya ajarkan kepadamu ilmu yang ganjil-ganjil. Nabi kata tunaikan hak-hak kita terhadap Allah Ta'ala tu. Ya, maksudnya ibadah kita, ya, istighfar kita, ya, dan berbagai lagi. Baru orang tu datang balik bertemu Rasulullah. Rasulullah nak ajarkan ilmu yang ganjil. Kemudian setelah beberapa tahun ia datang kembali. Setelah beberapa tahun orang tersebut balik, kemudian dia datang jumpa Nabi balik. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Nabi pun kata padanya, letakkan tanganmu di dadamu. Nabi suruh letakkan tangan di dada. Itu di hati kita, ya. Hati kita dah kira ini. Maka apa yang engkau tidak suka untuk dirimu, apa yang kita tak suka untuk diri kita, jangan engkau lakukan terhadap saudaramu sesama Muslim. Apa benda yang kita tak suka, jangan kita buat pada orang lain, sesama Muslim. Dan yang engkau suka untuk dirimu, apa yang kita suka pula, lakukanlah yang sedemikian terhadap saudaramu sesama Muslim. Itu Nabi ajar kita. Maksudnya buat baik dengan orang tu, macam mana kita suka kebaikan tu, macam itulah kita buat baik kepada orang sama kita. Tapi apa yang kita tak suka, jangan kita buat kepada orang lain, ya, sesama kita. Dan ini termasuk dari ghaibul ilmi, iaitu ilmu yang pelik-pelik, ya. Maksudnya buat baik sesama Muslim itu, itulah dikatakan ilmu yang pelik-pelik, ataupun ilmu yang luar biasa. Jadi kita kena buat baiklah sesama kita, ya. Apa yang kita suka, okey, kita boleh buat pada orang lain. Apa yang kita tak suka, jangan kita buat. Itu ajaran Nabi, ya. Maka Nabi SAW menjelaskan bahawa persiapan untuk maut itu termasuk asas dari ilmu. Nak siap, nak buat persediaan untuk menghadapi maut tu adalah asas ilmu, ya. Karena itu harus diutamakan sebelum lain-lainnya. Jadi dalam hidup kita ni kita kena ingatlah tentang kematian. Kematian tu memang Allah Ta'ala dah tetapkan, tapi tak tahu bila, di mana, bagaimana, kita tak tahu. Jadi kita kena bersiap sedia. Bersiap sedia tu maksudnya kita dengan yang tadi solat kita jagalah kewajipan-kewajipan kita yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, dan juga kita banyakkan istighfar, minta ampun pada Allah. Abdullah bin Mishwar Al-Hashimi berkata lagi, Rasulullah SAW membaca ayat ini. Nabi baca ayat ini, surah Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Shadaqallahul azim. Nabi bacakan ayat ni kepada sahabatnya. Maka siapa yang dikehendaki mendapat hidayah, ya, petunjuk Allah lah, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Jadi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki mendapat hidayah, Allah Ta'ala bagi lapang dada dia. Dan kita belajar terapi syurga semalam tu, kita dengar kuliah ilmu semalam tu, Allah Ta'ala bagi dia tenang, ya. Maka siapa dikehendaki mendapat hidayah, itu petunjuk, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam.
Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, siapa pula Allah Ta'ala nak bagi dia kesesatan, sesat, maka jadikan dadanya sempit, dadanya sempit, sukar, bagaikan akan naik ke langit. Kita minta Allah lah supaya minta kita dilapangkan dada, tenang, ya, rasa maksudnya redha, berlapang dada maksudnya, ya. Tapi bagi orang yang Allah Ta'ala bagi sesat, dada dia rasa sempit, sukar, rasa macam tak tenang, ya, begitu, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, nur Islam jika masuk ke dalam hati, maka lapanglah dada. Nur Islam ni, kita walaupun Islam pun, kadang-kadang orang duk kata kenapa lah saya ni tak tenteram, ya. Tu kita takut, ya. Jadi sebab itulah kita suka kepada, minta pada Allah supaya lapangkan dada kita, ya. Okey. Lalu ditanya, apakah ada tandanya? Tanda lapang dada. Jawabnya, ya. Menjual dari tempat-tempat tipuan, tempat tipu, dan cenderung kepada tempat yang kekal, dan bersiap-siap menghadapi maut sebelum tibanya. Orang yang lapang dada tu, dia kata dia jauhkan diri daripada benda-benda yang boleh bawa kepada tipu. Tipu benda-benda tak baik lah. Cenderung dia kepada tempat yang kekal. Tempat kekal tu adalah akhirat. Dia suka bersedekah, dia suka buat amal-amal kebaikan, cenderung suka, ya, untuk melakukan amal-amal tadi, ya, ke tempat yang kekal, dan bersiap-siap menghadapi maut sebelum tibanya. Jadi orang ni dia bersiap dah. Bersiap tu maksudnya dengan dia punya ibadah dia, amal-amal kebaikan dia, ya, sebelum tibanya maut. Orang yang tak bersedia tu kita takut. Duk tengah gelak-gelak, tiba-tiba dum jatuh. Jatuh tu istighfar pun belum sempat lagi, semua tak sempat lagi, tu yang kita takut, ya. Biarlah jadi orang yang berlapang dada ni, ya. Maksudnya dia bersiap-siap untuk menghadapi maut. Ja'far bin Barqa'an dari Maimun bin Mahran berkata, Nabi SAW ketika menasihati seorang bersabda, Nabi ni kata dalam hadis dia maksudnya nasihat kepada kita semualah, ya. Irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa faragaka qabla syughlika, wa ghinaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautika. Nabi nasihat. Lalu kita dengar nasihatnya, pergunakan 5 sebelum tibanya 5. Dalam hidup kita ni lah, gunakan 5 ni sebelum tibanya 5 perkara ni. Mudamu sebelum tuamu. Ingat waktu muda kita dulu. Kalau waktu muda kita dulu, kita banyak buat solat-solat sunat ni, Allah bagus. Sebab masa tu lutut pun kuat lagi, tenaga kita pun orang tak kuat lagi. Tapi main usia kita hari ni banyak dah tak larat, kan? Lutut pun dah tak berapa kuat, ya. Jadi Nabi kata guna mudamu sebelum tuamu. Macam anak-anak muda kita hari ni dah, ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Ya. Jadi mudamu sebelum tuamu. Waktu muda lah kita beramal. Kita nak puasa sunat, tenaga kita kuat masa tu, ya. Tua ni buat juga, tapi dia tak boleh nak banyak-banyak sangat sebab dia dah maksudnya dah tua tu, dia adalah sakit-sakit dia, ya. Dan sihatmu sebelum sakit. Waktu sihat nak beramal, nak buat kebaikan, ya. Nak lakukan solat-solat sunat, nak lakukan puasa-puasa sunat, lakukanlah. Sebab waktu sekarang kita sihat ni. Tapi bila tiba sakit, tengoklah sembahyang fardu pun kita rasa Allahu Akbar. Nak habis 5 waktu, nak jaga 5 waktu tu pun rasa teruk sebab kita sakit. Contoh kita demam. Waktu sujud tu, ya Allah, bila rendahkan dahi, kita sujud tu rasa pening kepala. Sendi-sendi pun sengal semacam, sebab kita sakit. Jadi bila kita nak beramal ni, waktu sihat sebelum sakit. Dan longgarmu sebelum sibuk. Longgar tu maksud lapang, waktu lapang.
waktu lapang tu buatlah amal banyak-banyak sebelum kita datang sibuk. Ni sekolah nak buka dah ni. Guru-guru mula sibuk. Jadi sebelum ni lapanglah sikit kan. Sekarang dah sibuk ya. Banyaklah kadang-kadang kita ni ada kewajipan-kewajipan kita kena selesaikan kan. Jadi waktu lapang tu lah kita buat amalan banyak-banyak sebelum datangnya sibuk. Dan kayamu sebelum kekurangan, sebelum miskin. Waktu kaya, waktu ada duit. Waktu sekarang ni rasa okey sikit. Nak sedekah, nak apa pun masa ni lah. Sebelum datangnya miskin. Kita tak tahu akan datang ni kita macam mana. Ya? Jadi bila dah miskin, nak sedekah pun masalah lah kan. Jadi waktu kaya, waktu berada atau waktu ada ni, benda ada, duit ada, insya-Allah rezeki lebih. Waktu ni lah kita nak sedekah dan sebagainya sebelum datangnya miskin. Dan hidupmu sebelum mati. Waktu hidup ni lah beramal sebelum kita mati. Kita tengoklah hari ni ya, kedengaran di sana sini kawan meninggal, sahabat meninggal ya, orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita meninggal. Terasalah diri kita ni pun, ya Allah, aku ni tak tahu lama mana lagi ya, akan dijemput oleh Allah SWT. Jadi dia kata waktu hidup lah buat amal banyak-banyak sebelum mati. Dah mati habis lah, tak ada lah, terputuslah kita kan. Dalam pelajaran ini Nabi SAW telah menghimpun ilmu yang banyak. Nabi bagi ilmu yang banyak. Sebab seseorang dewasa akan dapat berbuat apa yang tidak dapat dilakukan sesudah tua. Maksudnya bila dah tua, tengoklah ya. Allah Ta'ala ni adil ya. Ada orang dia matikan muda, ada orang dia matikan tua, waktu tua. Kita tengok usia kita, tak tahulah ya. Zaman kita ni pun banyak penyakit, tak tahu usia kita sampai ke tak sampai. Usia tua tu sampai 90, berapa puluh, tak tahulah, wallahualam. Ya, jadi bila dah tua tu maklumlah, tenaga pun dah kurang, makan pun sikit. Makan selalu kita makan kata sepinggan, dah tua dia makan ada kot berapa nak kata ya, apa 2-3 suap tu ya. Dia tak boleh makan banyak sebab apa, dia penat. Tapi makan dia kena ulang-ulang orang tua ya. Bila dah tua ni tengok nak urus diri sendiri pun tak boleh dah. Ya, sampai tahap nyanyuk dan sebagainya kena ada orang urus. Tu ya. Tu semua ujian lah. Allah Ta'ala uji anak-anak tadi. Tengok ambil peduli tak mak atau ayah yang dah uzur, yang dah tua ya. Bila kita dapat mak atau ayah yang dah tua tu, kita anggaplah ni ujian Allah untuk nak terapi kita untuk masuk syurga. Macam mana nak uji ya. Macam saya lah, saya pun sedang menjaga ibu yang dah tua ni, umur 90 lebih. Maklum ya, orang tua dengan nyanyuk dia, dengan lupa dia. Kadang kita dah mandi dia kata tak mandi lagi. Kita dah bagi makan, dia tak makan lagi. Kan itulah dia lupa. Orang lupa ni maklum lah. Kita kena sabar banyak-banyak ya. Jadi dia kata sebab seseorang dewasa akan dapat berbuat apa yang tidak dapat dilakukannya sesudah tua. Dan pemuda jika terbiasa berbuat dosa, sukar baginya menghentikannya. Orang muda ni kalau daripada muda dia duk buat dosa ya, terbawa lah sampai tua. Susah nak berhenti. Jadi kenalah maksudnya insafkan diri ya. Jadi dia kata sukar baginya menghentikannya jika telah tua. Contoh orang tu tikang 2 ekor dari muda. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi petunjuk kat dia sampai ke tua, duduk macam tu lah tabiat dia. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi petunjuk bagi dia, dia ada insaf ya. Orang tu tak semayang daripada muda sampai ke tua, habislah susah nak berhenti ya. Dia akan begitulah tabiat dia. Tapi kalau masa Allah Ta'ala bagi petunjuk, dia akan insaf, dia akan berubah insya-Allah ya. Maka seharusnya seorang pemuda membiasakan diri berbuat baik di masa muda, supaya ringan baginya melakukannya bila telah tua. Waktu muda ni lah ya. Dia rajin solat, dia rajin ke masjid, esok sampai ke tua. Macam tu ya. Itu kanak-kanak, budak-budak ni kita bawa ke masjid, dia kecil, mak ayah pergi masjid bawa anak. Esok sampai ke tua dia pun akan suka untuk menghadirkan diri ke masjid sebab dia dilatih masa kecil ya.
Sebab tu budak-budak pergi masjid kita tak boleh marah, ya. Sebab apa? Tu sebagai latihan dia untuk dia suka pergi ke masjid sampailah usia dia tua. Demikian pula ketika sihat sebelum sakit. Waktu kita sihat sebelum sakit, seharusnya masa sihat itu digunakan untuk lebih rajin berbuat amal soleh. Waktu sihat ni lah, nak sembahyang sunat banyak mana ke, nak ganti solat-solat yang lama kita tinggal, nak qada-qada tu, buatlah sebanyak mana yang boleh, ya, waktu sihat. Main sakit tak boleh lah, main sakit tak larat. Hanya boleh buat yang fardu, yang wajib saja, ya. Sebab jika telah sakit pasti lemah badannya. Orang sakit badannya lemah dan kurang kekuasaan dalam mempergunakan harta kekayaannya. Maksudnya, ya, bila dah sakit tu habislah, ya. Demikian di masa lapang sebelum sibuk. Waktu lapang, waktu cuti panjang tadi lapang sangat. My time dah nak kerja ni sibuk, ya. Demikian di masa lapang sebelum sibuk, yakni di waktu malam yang sunyi, waktu malam. Sedang di waktu siang sibuk, waktu siang sibuk yang kerja tu sibuk. Malam untuk rehat, malam untuk tidur, malam sunyi kan. Kerana itu hendaklah sembahyang malam, bangun sembahyang, bangun lakukan ibadah-ibadah sunat, ya, waktu malam tu. Paling kurang pun 2 rakaat tahajud, paling kurang. Nak buat lebih lagi baik. Latihkan diri kita, ya. Kerana itu hendaklah sembahyang malam dan puasa siang. Waktu siang kita puasa, terutama di musim dingin. Terutama di musim dingin ni, kalau negeri sebelah Arab ni pada musim-musim, ya, musim sejuk, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, musim dingin, musim sejuk, ramailah orang pada masa itu melakukan ibadah-ibadah puasa sunat, ya. Asyita'u, Nabi kata, asyita'u ghanimatul mu'mini, tala lailuhu faqamahu wa qasura naharuhu fasamahu, wa fi riwayatin al-lailu tawilun fala tuqassirhu bimanamika wan naharu mudhi'un. Nabi kata apa? Musim dingin itu keuntungan bagi seorang mukmin, bagi orang yang berada di sebelah negara Arab sana mereka, ya. Musim dingin tu dia kata untung bagi orang mukmin, orang beriman. Panjang malamnya, malam dia panjang. Senanglah nak bangun beribadah, solat sunat tahajud 2 rakaat, buat solat sunat taubat, dan buat solat sunat lain lagi, baca Quran, berzikir dan sebagainya, ya. Panjang malamnya, ya, panjang malamnya maka digunakan untuk sembahyang. Bangunlah sembahyang. Dan pendek siangnya, siang dia pendek maka digunakan untuk puasa. Pendek masa siang tu. Jadi puasa pun taklah letih sangat, taklah banyak jam sangat, ya. Dalam lain riwayat, malam itu panjang, maka jangan engkau singkat dengan tidurmu. Malam tu panjang, jangan habiskan malam kita tu dengan tidur sampai subuh. Paling tidak kita bangunlah 4 pagi ke, ya, untuk kita beribadah kepada Allah, ya. Jadi dia kata malam itu panjang, maka jangan engkau singkat dengan tidurmu. Dan siang itu terang, jangan engkau gelapkan dengan dosa-dosamu. Siang kita tengok matahari dah terbit ni, hari dah terang, ya. Jangan digelapkan dengan dosa-dosa, jangan buat dosa, ya. Boleh, ya, elakkan daripada dosa-dosa, ya. Demikian pula gunakan kesempatan masa kaya dan cukup sebelum masa berkurang dan miskin. Waktu ada ni, sedekahlah kepada tabung masjid ke, kepada orang susah ke, kepada orang yang meminta. Orang datang depan pintu kita, Assalamualaikum, saya tak ada makan, nak minta duit, nak minta lah apa-apa yang kita boleh bagilah waktu kita ada ni, ya. Yakni di masa engkau masih berasa serba kecukupan. Waktu kita ada ni kita rasa cukup, makan aku cukup, minum aku cukup, maksud lebih lah. Yang lebih itulah kita kongsi kepada orang yang susah tadi. Dan tidak berhajat kepada apa yang di tangan orang. Waktu kita cukup ni kita tak perlu minta pada orang, ya.
Dan terutama masa hidup sebelum mati. Waktu hidup ni sebelum mati ni, beramallah sebanyaknya ya. Buatlah kebajikan-kebajikan ya, selagi sisa-sisa umur yang kita ada ni ya. Sebab tiap detik dari hidupmu itu sebagai permata yang sangat besar harganya. Contoh hari ini kita bangun, kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala. Gunakan ya, yang Allah Ta'ala bagi umur panjang ni untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya, kebajikan-kebajikan, amal-amal yang baik ya. Jadi dia kata sebab tiap detik dari hidupmu itu sebagai permata yang sangat besar harganya bila engkau gunakan benar-benar untuk kesejahteraan dunia akhiratmu ya. Kita buatlah kebaikan sebanyak mana yang boleh. Bila celik mata bangun ya waktu pagi tu, ya Allah, aku dah dipanjangkan umur oleh-Mu ya Allah sampai masih hidup lagi di pagi ni, maka aku nak lakukan kebaikan-kebaikan sebanyak mana yang boleh ya. Buatlah kebaikan apa jua pun ya. Ada peribahasa Persia yang demikian artinya, jika engkau masih kecil, bermain bersama anak-anak kecil. Kalau kita kecil, waktu kita kecil dulu kita main dengan budak-budak, anak-anak kecil. Dan bila telah remaja, lupa kerana banyaknya hiburan. Bila dah remaja ni, banyak lalai dengan hiburan. Hari ni lah ya, hiburan lagu-lagu lah apalah yang boleh melalaikan ya bila remaja. Lalu bila tua lemah, bila usia kita tua kita lemah dan tidak kuat, maka bilakah akan beramal untuk Allah Ta'ala? Dia lah, bila dah tua tak larat, nak beramal pun tak larat dah. Sebab bila telah mati tidak akan dapat berbuat apa-apa. Bahkan semua amal perbuatan telah terhenti. Bila mati tu habislah, terputuslah kita ya. Tak ada boleh buat apa-apa lagi dah ya. Karena itu harus engkau gunakan benar-benar masa hidup untuk segala sesuatu yang akan membawa keselamatan dunia akhirat. Jadi hidup ni pandailah kita bawa diri kita. Buat kebaikan-kebaikan tadi, isikan dengan maksudnya benda-benda yang baik ya, amal soleh kita. Dan bersiap-siap menghadapi maut. Maksudnya beringat, aku ni kalau mati esok macam mana ni? Kita soal pada diri kita. Kita beringat siap-siap ya. Dan bersiap-siap menghadapi maut yang bila-bila masa akan datang kepadamu. Tak tahulah kita ni mati hari apa, tak tahulah. Tu ada ustaz mengajar di masjid, dia kata kita ni mati dalam seminggu tu lah. Kalau tak Ahad, Isnin. Kalau tak Isnin, Selasa. Tak Selasa, Rabu. Tak Rabu, Khamis. Tak Khamis, Jumaat. Tak Jumaat, Sabtu. Pusing macam tu lah. Tapi tak tahulah Jumaat bila, tak tahu Sabtu bila ya. Tapi dalam waktu ataupun dalam hari yang seminggu tu lah kita akan mati ya. Sebab tu kita kena maksudnya jaga diri kita ni supaya jangan buat maksiat, buat benda-benda yang bawa kepada dosa. Banyakkan istighfar kita, banyakkan zikrullah kita, banyakkan baca Quran, banyakkan maksudnya menghadiri majlis ilmu, sama ada secara alam maya ataupun secara bersemuka ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melihat malakul maut, malaikat maut di dekat kepala seorang sahabat Ansar. Ansar ni penduduk Madinah ya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Nabi boleh nampak malaikat maut. Malaikat maut tu nak ambil nyawa dah seorang sahabat di kalangan orang Ansar ni, penduduk Madinah ni ya. Jadi Nabi kata apa? Kasihanilah sahabatku kerana ia seorang mukmin. Nabi bagi tahu kat malaikat maut tu, kesianlah sahabat aku ni, dia ni seorang beriman, mukmin tu beriman. Jawab malakul maut, jawab malaikat maut, terimalah kabar baik hai Muhammad, bahawa saya terhadap tiap mukmin sangat belas kasih. Malaikat maut kata dia sangat kasih sayang dia kepada orang mukmin, orang beriman ni. Demi Allah ya Muhammad, saya mencabut roh seorang anak Adam. Maka bila ada orang menjerit dari keluarganya, menjerit tu maksud keluarga dia lah, menangis ke apa ke, ya, macam ibarat kata tak boleh terima kematian keluarga dia tadi ya. Saya katakan, malaikat maut kata bila ada keluarga dia menjerit, bila ada kematian tadi,
Saya katakan, malaikat maut kata, mengapa menjerit? Malaikat maut kata, demi Allah kami tidak berbuat aniaya dan tidak mendahului ajalnya. Maka kami tidak ada salah dalam mencabut rohnya. Maka bila kamu redha dengan hukum Allah, kamu mendapat pahala. Jika kamu murka dan mengeluh, kamu berdosa. Jadi malaikat maut kata, bila dia cabut nyawa seorang mukmin tu, tiba-tiba keluarga dia macam menangis yang sampai yang kata apa, bunyi sebok bunyi dah, menangis macam tak redha tu lah, ya, meratap. Jadi malaikat maut kata dia tak buat naya siapa-siapa pun. Ini adalah perintah Allah. Ya, sebab setiap yang mati semuanya, setiap yang hidup semuanya akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa semuanya akan mati. Jadi malaikat maut tu mencabut roh seseorang tu atas perintah Allah. Jadi malaikat maut kata, kalau kamu redha, kamu rela dengan hukum Allah, kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu tak redha, kamu mengeluh, kamu marah, kamu berdosa, ya. Dan kamu janganlah mencela kami. Malaikat maut kata, jangan marah dia. Jangan marah malaikat maut, sebab masih akan kembali, maka berhati-hatilah kamu. Maksudnya, ya, esok-esok kita akan dihidupkan balik, ya. Jadi berhati-hatilah kita bila ada kematian tu. Maksudnya sebagai orang Islam kita kena redha, ya. Dan tiada penduduk rumah batu atau rumah papan. Ada orang kaya duduk rumah batu, orang miskin rumah papan. Kain bulu di darat atau laut, melainkan saya perhatikan wajahnya tiap hari 5 kali. Malaikat maut tu tiap hari dia mai 5 kali mai tengok kita. Mai ziarah tengok usia kita. Contoh dia mai tengok saya ni. Okey, dia ni ada berapa hari lagi nak mati. Umur dia lama mana lagi. Bayangkanlah, tiap-tiap hari tu 5 kali malaikat maut mai ziarah tengok umur kita tu, mai cek umur kita tu, ya. Sehingga mengenal mereka lebih dari diri mereka sendiri. Sampai malaikat maut tu cam dah. Kenal dah orang ni. Sebab sehari 5 kali mai tengok, sehari 5 kali mai ziarah, mai jumpa kita, cuma kita yang tak tahu. Demi Allah ya Muhammad, andaikan saya akan mencabut roh nyamuk. Malaikat maut kata, dia cabut roh nyamuk, tiada dapat kecuali mendapat perintah dari Allah untuk mencabutnya. Allah juga perintah untuk cabut roh nyamuk tu. Contoh nyamuk tu tingkat kita pun tanpa nyamuk, mati. Jadi cabut roh nyamuk juga adalah perintah Allah kepada malaikat maut. Jadi malaikat maut tu hanya jalankan tugas. Sebab tu yang dikehendaki Allah, tu yang disuruh oleh Allah, tu yang diperintah oleh Allah. Jadi kita tak boleh marah kepada malaikat maut. Kita tak boleh tak suka, ya. Kematian tu pasti. Kita tu cuma tak tahu bila. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, Nabi SAW melihat orang-orang yang tertawa. Nabi tengok orang tengah gelak. Gelak. Tengah gelak ni, seronok ni. Orang perempuan kena gelak sampai tekan-tekan perut. Biasalah kalau kita lucu sangat tu kan. Jadi dia kata Nabi melihat orang-orang yang tertawa, maka bersabda. Nabi kata apa kepada orang yang tengah gelak-gelak tu? Ama innakum lau aqsartum min zikri hadimil lazzat la syagalakum amma ara thumma qala aqsiru zikra hadimil lazzat thumma qala innamal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niron. Nabi kata apa, tengok orang sedang ketawa-tawa. Andaikan kamu banyak ingat mati yang menghapus semua kelazatan. Maksudnya bila kita ingat mati tu tak seronok dah. Tengok duit pun tak seronok dah. Tengok buku akaun dan bank pun dah tak seronok dah. Tengok emas yang ada pun tak seronok dah. Tengok apa-apa yang kita miliki semua tak seronok. Sebab apa? Dia kata bila ingat mati menghapus semua kelazatan. Makan yang sedap-sedap pun rasa tak sedap dah. Sebab apa? Pasal mati takut mati ni, ya. Tak ada apa nak bawa ni.
Apa yang kita ada ni semua tak bawa, tinggal belakang. Ibarat kita ni ditipu oleh dunia ya. Hidup kaut-kaut kekayaan dan sebagainya. Dah kaya tak cukup lagi, nak kaya lagi. Akhirnya kita mati, kita tinggal semua kekayaan kita tadi ya. Jadi Nabi kata, andaikan kamu banyak ingat mati yang menghapus semua kelazatan, nescaya kamu tidak sempat sedemikian. Tak sempat dah nak gelak. Sebab takut nak mati ni. Ibarat saya kata dah pukul 12 lagi ajal kita ni. Maksudnya malaikat maut nak ambil dah nyawa kita. Kalau kita tahu nak mati macam tu, tak seronok dah. Duduk ketika semayang dah, pegang tasbih dah, kita dah mula dah istighfar banyak-banyak, mengucap banyak-banyak, tahu dah nak mati. Jadi sebab tak ingat mati tu kita boleh lalai lagi ya. Nescaya kamu tidak sempat sedemikian, Nabi kata. Kalau kita ingat nak mati, tak ada dah, tak sempat dah nak ketawa-ketawa gembira sampai berlebih-lebihan. Bukan tak boleh langsung gembira, boleh, tapi jangan berlebihan. Gelak sampai bunyi kah tu dilarang. Nabi kata paling senyum dia yang masuk, kalau kata yang paling lebih sekali ya. Nabi banyak senyum, tapi kalau kata ketawa tak pernah. Nabi hanya kalau senyum nampak baris-baris gigi ya. Tu maksud kalau kata nak senyum, nak tergelak sangat lah, tapi tak ada bunyi, tak ada keluar suara ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, banyak-banyaklah kamu mengingati maut, banyak ingat mati ya, yang menghapus semua kelazatan. Mati itu hapus apa yang lazat, apa yang menyukakan. Kalau kita sedap makan sekian-sekian, bila teringat mati itu kurang sikit dah nak makan. Selera tadi dia kurang sikit, tapi kalau tak ingat mati sedap makan ya, bertambah-tambah lagi makan ya. Tapi dia kata bila ingat mati itu menghapus semua kelazatan. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu ada kalanya sebagai kebun dari kebun-kebun syurga. Kubur yang orang mukmin, orang beriman tu, orang beramal soleh tu, dia kata umpama dia kebun-kebun syurga. Dalam kubur lagi dah dapat merasa kebun-kebun syurga ya. Kalau kita ni hidup di dunia pun ada kebun, seronok sangat dah. Seronok sangat dah. Ni tapi kalau dalam kubur pun ada kebun, hebatlah orang ni ya. Nak tengok dia tu selamat tak selamat, dalam kubur selamat, akhirat pun selamatlah. Tapi kalau dalam kubur tu diazab, akhirat nanti dia akan terima azab. Atau dia kata salah satu jurang neraka bagi orang yang banyak dosa, orang yang tak beriman, orang tak banyak amal soleh. Dia duduk dalam kubur seperti berada dalam lubang-lubang neraka, dalam azab. Tu na'udzubillah, kita pun takut ya. Sebab itulah kita disuruh supaya sebelum tidur malam tu kita banyak kita amalkan itu, baca surah Al-Mulk ya. Tabarakallazi, tu mudah-mudahan kita diselamatkan daripada azab kubur. Azab kubur takut ya. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab, terangkanlah kepada kami tentang maut. Sayyidina Umar minta kepada Ka'ab ni, cerita tentang maut. Ka'ab berkata, maut itu bagaikan pokok berduri. Pokok berduri contohnya pokok bunga getah tu. Perempuan selalu duduk tanam pokok bunga getah kan, batang dia berduri. Macam itulah ibaratnya. Maut itu bagaikan pokok berduri dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam. Batang berduri tadi masuk dalam tubuh anak Adam, maka duri berkait dengan urat. Duri tadi sangkut dengan urat lah. Lalu dicabut oleh seorang yang kuat sehingga dapat memutuskan apa yang terputus dan meninggalkan apa yang masih tinggal. Masukkan duri dalam badan kita, contoh dalam tubuh kita, kan, sangkutlah dengan urat-urat semua, tarik rentak ni. Apa jadi? Sakit ibarat macam tu lah ya. Diibaratkan dalam maut itu seperti pokok yang berduri ya. Betapa sakit nak mati itu ya. Sufyan As-Sauri jika ingat mati maka ia tidak dapat berbuat apa-apa sampai beberapa hari. Sahabat Nabi ni kalau dia kenang nak mati itu, kenang maksud bagaimana nak dicabut roh dia dan sebagainya, dia kata dia tak boleh buat apa-apa. Nak buat kerja apa pun tak boleh. Nak siang ikan tak boleh, nak buat apa tak boleh sebab takut sangat ni. Ibarat macam tu lah. Terlalu fikir tentang kematian. Bahkan jika ditanya masalah hanya menjawab tidak tahu. Kalau orang tanya masalah dia pun
Dia hanya jawab tak tahu, tak tahu. Sampai tak boleh bercakap dah. Sebab kenang nak mati ni, kenang maut ni, ya. Seorang hakim berkata, 3 macam yang tidak layak dilupakan oleh seseorang yang sihat akalnya. Dia kata 3 perkara ni tak boleh dilupakan oleh orang yang normal macam kita ni, orang yang berakal waras ni. Rosaknya dunia dan perubahan-perubahannya. Rosaknya dunia. Dunia ni boleh rosak bila ada perubahan-perubahannya. Contoh dia bukit. Dulu ya tertegak elok, tapi setelah diruntuh-runtuhkannya maka rosaklah. Ibarat rosak dunia dan perubahan-perubahannya. Kita yang merubahkan. Daripada bukit tu gondol, digondol habis. Ibarat macam itulah. Dan maut. Maut tu mati. Dan kerosakan apa yang di dunia yang tidak dapat dielakkan. Itulah dalam hidup kita ni ya. Maksudnya kita kalau nak gembira pun sederhana. Tak boleh gembira sampai lupa daratan. Orang gelak-gelak sampai gelak yang banyak boleh mematikan hati. Ya, sebab tu kita boleh maksud suka, maksudnya gelak yang maksud sederhana. Ya, jangan sampai gelak kah tak boleh ya. Hatim Al-Asham berkata 4 macam yang tidak dapat menilai dan merasakannya kecuali 4. 4 jenis ni. Hakim Al-Asham berkata ya. Harga nilai kepemudaan tidak diketahui kecuali orang yang telah tua. Harga nilai muda ni. Kita maksudnya berada dalam muda, kita tak tahu nikmat muda tu macam mana. Tapi cuba pergi tanya kepada orang tua. Pakcik, dulu-dulu masa pakcik muda dulu macam mana? Dia pun cerita, pakcik dulu masa muda kalau beras 3-4 kampik tu angkat seorang ya. Maksud kuat tenaga dia. Jadi nak tahu, maksudnya nak hargai muda tu tanya kepada orang tua. Ya. Pakcik dulu macam mana? Pakcik dulu handsome dia kata. Muka pakcik macam penyanyi apa Allah. M. Nasir lagi. Tu masa muda. Tapi bila sekarang dah tua, lain lah muka dia pun. Tenaga dia pun dah kurang. Dah tak kuat. Jadi dia kata nak nilai, nak harga muda kita tu tanya kepada orang tua. Sebab dia dah lalui. Harga kesihatan tidak diketahui benar-benar kecuali oleh orang-orang yang sakit. Kita ni sihat. Kadang-kadang lupa nikmat sihat ni. Ya, lupa nak syukur. Tapi cuba pergi jumpa orang sakit. Orang sakit kata, syukurlah hampa sihat. Aku ni badan penuh dengan wayar. Duduk di hospital tu. Ya. Jadi kalau nak hargai kesihatan ni, pergi tanya kat orang sakit. Orang sakit, dia sakit. Dia kata dulu saya sihat, makan lalu apa semua. Sekarang dengan sakit, makan pun tak boleh, masuk susu ke hidung saja. Tu dia ya. Jadi nak hargai kesihatan, tanya kat orang sakit. Barulah kita tahu ya. Harga keselamatan tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang terkena bala. Orang kena bala, orang kena banjir, orang rumah terbakar tu. Kita jumpa dia. Dia kata hampa syukurlah hampa selamat. Aku ni kena banjir habis harta-harta aku. Tenggelam habis. Ya. Orang yang kena kebakaran habis tinggal selai sepinggang. Sebab dia kena bala. Kita ni yang duduk dalam selamat ni kadang-kadang lupa nak merasa syukur, nak mengucap alhamdulillah ya Allah, aku ni dalam keadaan selamat. Allah Ta'ala jauh pada bala ya. Harga dan nilai hidup tidak diketahui benar kecuali oleh orang-orang yang telah mati. Orang mati tu habislah. Kita tengoklah orang mati tu apa dia bawa. Kain kafan dengan amalan dia ya. Tak ada nak bawa sebiji kereta ke, satu tin pot melu mah ke, duit ringgit apa, tak ada lah. Jadi itulah memperingatkan kita ya, bahawa hidup di dunia ni sementara ya. Kita ni sementara, maksud kena buat persiapan-persiapan untuk menuju alam yang kekal, iaitu alam akhirat ya. Abu Lais berkata lagi, pengarang kitab ni,
Keterangan ini sesuai dengan hadis tersebut di atas. Jagalah 5 sebelum tibanya 5 perkara yang kita baca tadi dah. Iaitu ingat waktu muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sibuk, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Jadi kita ni masih hidup ni, alhamdulillah. Masih boleh lagi tambah amalan kita, buat kebaikan lagi, masih ada berpeluang lagi, Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata, ayahku sering berkata, saya heran pada orang yang sihat akal dan lidahnya ketika dihinggapi maut. Mengapa tidak suka menerangkan sifat maut itu? Abdullah bin Amr ni kata, ayah dia kata, dia heran tengok orang yang sihat akal, orang normal macam kita ni, ketika dihinggapi maut, kena maut, pasal apa tak mau cerita sikit? Cerita sikit kepada orang yang hidup ni, Kemudian ia dalam sakaratul maut. Kemudian ayah dia tu, ayah Abdullah bin Amr tu pun suatu hari dia nak mati dalam sakaratul maut, dalam keadaan nazak lah, sedang masih sedar akalnya maksudnya masih lagi normal lagi lah, Saya berkata kepadanya, anak dia tanya, ayah, engkau dahulu heran terhadap orang yang sihat akal dan lidahnya, mengapa tidak ceritakan tentang hal maut? Anak dia tanya kat ayah dia, tolong cerita sikit macam mana keadaan nak mati tu, sakaratul maut tu. Jawab Amru, anakku, maut itu sangat ngeri. Ngeri itu menakutkan, Jadi seorang ayah ni bagi tahu kepada Amru tu, anakku, maut itu sangat ngeri dan dahsyat. Dahsyat tu tak boleh nak ceritalah teruknya, Tidak dapat disifatkan, tak boleh nak digambarkan. Tengok orang nak mati tu, tengok mata dia memandang atas, lidah pun kadang-kadang tak boleh cakap dah. Dia cakap pun kita tak faham, gelisah orang nak mati ni. Kadang duduk atas kursi malas nak turun bawah, duduk atas katil nak duduk atas kursi nak. Itulah dia gelisah, Tetapi saya akan terangkan sedikit kepadamu. Ayah ni kata dia boleh cakap lagi. Dia nak terang kat anak dia macam mana sakit mati tu, sakit nak mati tu, sakaratul maut tu. Demi Allah, ia bagaikan bukit rogo di atas bahuku. Satu bukit tu duduk atas bahu dia, kata. Sedang rohku seakan-akan keluar dari lubang jarum. Roh nak keluar tu sikit-sikit jangan macam lubang jarum tu. Sedang dalam tubuhku seolah-olah ada pohon yang berduri. Dalam badan kita ni rasa macam ada pokok, ada batang berduri tadi lah, pohon berduri. Sedang langit seakan-akan telah rapat dengan bumi. Kalau langit tu rapat, bumi kita terkepit, kita tersepit, Adapun saya berada di tengah-tengahnya. Tu dia, Masya Allah, sakit nak mati gitu rupanya, Dia kata seperti bukit tu duduk atas bahu dia, Roh nak keluar ibarat sikit-sikit seperti lubang jarum, keluar sikit-sikit macam lubang jarum. Dan dia kata dalam badan dia seperti ada pohon berduri, ada batang-batang berduri ni. Sedangkan langit tu telah rapat dengan bumi. Sedangkan saya berada di tengah-tengahnya. Dia tersepit di tengah-tengahnya. Hai puteraku, kata ayah yang nak mati ni, sebenarnya aku telah mengalami 3 masa. Dia telah alami 3 masa waktu hidup. Pertama, saya kafir. Waktu dia hidup dulu dia kafir, dia kata. Dan berusaha benar untuk membunuh Nabi Muhammad. Masa dia kafir tu dia nak bunuh Nabi. Maka alangkah celaka diriku ketika sekiranya mati pada saat itu. Nasib baiklah Allah Ta'ala panjang umur dia, tak mati ketika dia kafir tu, Jahatnya tu nak bunuh Nabi. Yang kedua pula, saat hidup yang kedua, kemudian aku mendapat hidayah sehingga masuk Islam. Allah Ta'ala bagi hidayah dah, dia masuk Islam, bapa kepada Amru tadi. Dan sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW, sehingga saya selalu diangkat sebagai pimpinan pasukan yang dikirimnya. Sampai ikut Nabi pergi perang-perang, dan dia jadi ketua perang juga, di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Maka alangkah bahagianya sekiranya saya mati ketika itu. Ketika dia pergi perang apa semua tadi, banyak bantu Nabi tadi. Kalau dia mati waktu tu, dia kata itulah paling bahagia. Nescaya saya akan mendapat doa restu Rasulullah. Dia kata bila dia banyak nolong Rasulullah tu, maksudnya dia akan dapat doa daripada Rasulullah. Dan kemudian saat yang ketiga pula, kami sibuk dengan urusan dunia. Dalam hidup kita ni kadang-kadang kita sibuk dengan urusan dunia. Asyik nak masak, asyik nak
Bila keluarga balik ramai-ramai, urusan dunia lah banyak kan. Tapi tak apalah, untuk kadang-kadang masak-masak tu pun orang kata sebagai mengerat silaturahim, makan ramai-ramai. Tapi jangan sampai lupa kewajipan kita, iaitu solat 5 waktu, jangan sampai tak abai. Ya. Jadi saat ketiga dia kata sibuk, kami sibuk dengan urusan dunia, kerana itu saya tidak mengetahui bagaimana keadaanku di sisi Allah. Waktu sibuk dengan dunia tu takut kita lalai pada Allah. Dia tak tahu macam mana. Allah berkata-kata, maka saya belum bangun dari tempatnya sehingga mati di saat itu, rahimahullah. Kemudian selepas dia cerita pada anak dia tadi, seorang ayah tadi cerita kepada anak dia Abdullah bin Amru tadi, maka dia pun mati, ya. Okey. Syaiq bin Ibrahim berkata, orang-orang sependapat dengan aku dalam 4 macam, tetapi perbuatan mereka berlawanan. Maksudnya dia tahu 4 macam, 4 jenis, tapi perbuatan dia berlain. Pertama, mereka mengaku sebagai hamba Allah. Kita mengaku kita hamba Allah, kita dijadikan Allah, kita dicipta Allah, kita didatangkan oleh Allah, dan kita akan dijemput oleh Allah. Tetapi berbuat seperti orang yang merdeka bebas. Kita tahu kita dicipta Allah, kita didatangkan di dunia ni oleh Allah, tapi perbuatan kita olah-olah macam tak balik dah berjumpa Allah. Kadang-kadang lupa pada mati. Itu ayat pertama. Kita mengaku kita hamba Allah, tapi kita seperti orang merdeka bebas. Yang kedua pula dia kata, mereka mengakui Allah menjamin rezeki. Kita tahu Allah jamin rezeki kita. Allah yang bernama Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Mereka mengaku Allah menjamin rezeki, tetapi hati tidak tenang bila tidak ada kekayaan di tangan mereka. Tak puas-puas lagi, tak cukup-cukup lagi. Dah Allah Ta'ala bagi kerja dulu, dah kerja-kerja sampai umur pencen. Pencen ada duit pencen, tak cukup lagi, jadi sambung lagi buat kerja lain lagi. Jadi ibarat kita ni tak ingat mati. Jadilah dah ada duit pencen, usia kita pun dah berumur, ya, dah tua, anak-anak pun dah kerja, anak-anak pun boleh bagi mak ayah duit dah. Cukuplah takat tu. Ya, bagi orang yang ingat mati dia cukuplah. Aku nak beramal pula lah. Nak hadirkan diri ke masjid boleh-boleh 5 waktu sehari semalam. Hebat, ya. Iktikaf dalam masjid, banyak istighfar, ya. Jadi dia kata mereka mengakui Allah menjamin rezeki, tapi hati tidak tenang bila tak ada kekayaan di tangan mereka. Itu nombor 2. Kita kadang berlaku juga macam tu. Kita mengaku Allah jamin rezeki, tapi kadang-kadang tak cukup dengan apa yang ada. Ketiga, mereka berkata akhirat lebih baik dari dunia. Betul lah. Ya, kita pun faham akhirat tu lebih baik pada dunia. Akhirat adalah hidup yang kekal. Dunia ni hidup yang sementara. Ya, dunia ni banyak sangat hidup di dunia, banyak ujian dia. Akhiratlah tempat kita berehat, ya. Tetapi mereka hanya mengumpul harta untuk dunia semata-mata. Kata akhirat tu lebih baik pada dunia, tapi hidup dunia asyik nak kumpul harta sampai lupa dah. Siang kerja, malam kerja sampai tak ada masa dah untuk nak bermasyarakat, untuk nak hadir diri ke majlis ilmu dan sebagainya. Keempat, mereka mengaku pasti akan mati. Kita mengaku kita ni akan mati, tetapi berbuat seperti orang tidak akan mati. Tapi perangai kita macam orang tak mati. Maksud tak insaf, tamak dan sebagainya. Itulah maksudnya. Sebagai yang orang apa? Pedoman dalam hidup kita. Sederhana lah. Hidup di dunia sederhana. Jangan kita sampai yang kata apa? Tamakkan dunia. Akhirnya kita mati, kita meninggalkan dunia. Amal ibadah tak sempat nak buat. Rugi kita, ya. Sikit lagi kita. Abu Darda atau Salman Al-Farisi atau Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, 3 macam mengagumkan saya sehingga aku tertawa, dan 3 yang menyedihkan aku hingga aku menangis. 3 perkara ni. Abu Darda kata, ya. Kadang-kadang dia gelak, kadang-kadang dia nangis. Adapun yang mentertawakan, apa benda yang menyukakan dia hingga dia tertawa? Pertamanya, orang yang panjang angan-angan hidup, padahal ia dikejar oleh maut, dan sama sekali tidak memikirkan akan mati. Orang tu maksudnya dia ibarat macam dah duk asyik nak kumpul harta, akhirnya dia dikejar oleh maut, dia mati.
Tu dia bila dalam keadaan tu dia rasa nak tergelak. Dan tergelak tu maksudnya melucukan lah. Duk asyik nak kumpul-kumpul harta, akhirnya mati, tinggalkan semua. Yang kedua pula, orang yang lupa terhadap maut, padahal maut tidak lupa padanya. Kita lupa pada maut, kadang-kadang lupa pada mati. Tapi maut ataupun mati tu tak lupa pada kita. Sebab malaikat maut tu dia kata 5 kali dalam sehari tu 5 kali dia datang pada kita tiap-tiap seorang. Tengok usia kita, cek kita punya umur kita. Ketiga pula dia nak tergelak lagi. Abu Darda kata rasa nak tergelak, macam kita terpedaya lah dengan dunia ya. Orang yang tertawa padahal ia belum mengetahui apakah Allah redha padanya atau murka. Dia duk gelak-gelak. Dia sedar tak diri dia tu Allah Taala redha ke marah, murka ya. Tu Salman Abu Darda atau Salman Farisi ni dia kata dia heran dengan orang macam ni ya. Adapun yang menangiskan aku, 3 perkara ni bila dia kenang dia menangis. Pertama, berpisah dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sedihlah dia kalau berpisah ya. Dan kawannya, berpisah sahabat-sahabat Nabi, semuanya dalam keadaan sedih, menangis. Kedua, memikirkan dahsyatnya maut. Bila tiba saatnya, macam manalah aku mati esok. Takutnya, ya Allah, dia menangis. Ketiga pula, memikirkan kelak bila berhadapan kepada Allah. Akan diperintahkan ke mana aku ini, apakah ke syurga ataupun ke neraka. Jadi sebab itulah kita ni tak tahu kita ni ditempatkan syurga atau neraka. Bila fikir itu kita boleh menangis, kata sahabat ni ya. Jadi maksudnya kita ni kena banyaklah maksud minta pada Allah, ya Allah tempatkanlah aku dalam syurga-Mu ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Minta pada Allah ya. Sebab kita takut neraka. Neraka ni tempat yang azab ya, tempat yang pedih ya, tempat yang bakaran ya, api ya. Sebab tu kita minta pada Allah, ya Allah masukkanlah aku dalam syurga-Mu ya Allah. Contohnya kita berada majlis ilmu ni, inilah jalan-jalan untuk menuju ke syurga Allah ya. Sebab kita tak boleh bersemuka, kita buat secara Google Meet, secara maya. Tapi kalau dah boleh bersemuka, kita akan bersemuka insya-Allah ya. Jadi itu sebagai maksudnya kita memperingatkan diri kita bahawa hidup ni sementara sangat. Kita banyak ditipu oleh maksudnya kelazatan dunia ya. Jadi jangan kita terpedaya ya. Boleh merasai nikmat dunia tapi jangan sampai kita lupa untuk mati. Ingat, kalau aku mati esok macam mana, kalau aku mati sat lagi macam mana. Kita ada kena awas diri kita. Ingat ya. Sebab tu kita kena ada persiapan. Persiapan tu maksudnya bekalan kita lah. Dengan istighfar kita tu jangan lupa. Istighfar banyak-banyak ya, mohon pada Allah, doa banyak-banyak. Jadi mudah-mudahan kita selamat ya. Ada masa lagi 2 minit, jadi kita berhenti kat sini. Sebelum kita berhenti, kita akan baca doa dulu lah. Hari ini kita berapa bulan? Hari ini 9. 9. Assalamualaikum. Okey. Jadi untuk mengakhiri majlis ilmu kita hari ini, marilah mengaminkan doa ya. Saya akan bacakan doa dan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak aminkan doa ya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Jadi kita sudahi majlis ilmu kita dengan membaca kafaratul majlis dan juga suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya, terima kasih.